Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaAllah saya bersama dengan SA Suhaimi. Kita akan buat one to one punya coaching. Ataupun lebih senang kita panggil training lah untuk training untuk X90. Jom kita tengok apa yang lebihan ni kat dalam. Jom. Hari ini kita berada dalam interior, kita panggil interior untuk X90 X90 model yang paling tinggi lah, model flagship. So kalau nak bezakan flagship dengan premium, beza pertama tengok pada seat lah. So dia ada 6 seater, kalau yang premium 7 seater, dan dia ada sunroof. Sunroof dia macam ni. Manual boleh, kita pakai voice boleh. Okay. So okay, specialnya untuk X90 compare dengan model yang kita punya lain lah, S50 dengan S70 ni. So saya tunjuk awak dia punya safety kan senang kita nak explain dengan ke customer apa dia punya cara, dia punya untuk apa dia punya features, apa dia punya benefit. So kat sini vehicle information punya ni. So nickname ni kita boleh letak lah nanti nama customer ke apa. Plate number ni pun kita boleh edit. Chassis number tak boleh lah, yang memang dah ada lah siap dia punya tu. Okay. So untuk yang wiper ni pun semua boleh, kita boleh set. Semua sekarang kontrol dekat head unit saja. Kita boleh setting semua lah. Kita boleh setting pada sini. Berapa dia punya speed control, wiper linkage mana semua. Okay. So yang lain kalau tengok sini pun sama juga, rear view yang sama ada bila awak nak set, bila lock full tak, nak full side mirror ke tak payah. So semua kita boleh setting pada sini. Maknanya kalau kita lock tu sama ada separuh ataupun full boleh? Full habis, dia akan full habis. Kan. Jangan bila kita sisir dengan kereta kan biasa orang nak tutup, nak lock kan. So kita boleh kat sini pun ada button untuk kita fullkan dia punya side mirror. Okay. So maknanya dekat sini boleh buat, dekat manual betul. So kita pergi trunk ni pun kita boleh set. Untuk S90 ni tahu kan, bila pergi ke belakang dia akan buka nearby kan. So kunci ada kat kita, dia akan buka dia. So kita boleh set dia punya tinggi dia, height dia, sama ada rendah ke medium ke height, depend pada customer punya tu. Okay. So driving mode, ni ada smart glide. Smart glide ni bila kita bawa kereta, so bila kita kita release kita punya acceleration dalam kenderaan ni, dia akan glide lah, glider. So akan dapatkan dia punya penjimatan minyak dengan kita punya smoke lah, kita punya masa kita bawa tu. Okay, vehicle control, ni pun macam biasa. Parking distance control, kita boleh off and so contohnya kalau kita on, macam mana function lah. So dia punya distance, dia dapat tengok, kita boleh tengok kotak depan. Maknanya kotak depan, betul, tepi dan belakang. Betul. So sini start and stop. Start and stop ni pun boleh on, boleh off. Start and stop maksudnya bila kita on benda ni, kita kat traffic light, bila kita brake habis, dia akan shut down the engine. So motor saja yang berjalan untuk berapa second tu buat? Berapa second? Bila kita berhenti je, dia akan terus ni, bila dia kena start, macam kita jalan terus dia punya ni. So kita pergi ke bahagian cockpit. Cockpit ni untuk display punya ni lah, sound semua macam biasa lah. Okay, nak cerita pasal wireless charger. So hari ni saya buat telefon, kita nak tengok ini function untuk S90 dia ada wireless charger. Nampak? Dia terus ni. Tapi orang tengok tengah charge kan, dia kata kalau saya buka pintu, dia terus tak boleh. Maknanya safety punya purpose. Dia lock, dia tak bagi, dia untuk safety purpose. Dia ni bila kita ni, dia akan charge balik. Okay. So benda ni pun boleh off, boleh on. Kalau tak guna boleh off lah. Okay. So next yang bestnya dekat ada sistem. Macam-macam. Hari ni saya nak train awak untuk yang features yang ada pada dalam ni lah. Next punya kita akan cerita pasal dia punya luaran semua. So traffic sign ni apa awak faham? Kalau nak cerita, traffic sign ni maknanya surround sekeliling kita lah masa kita tengah drive tu. Okay. So kalau nak cerita customer, kita tekan je benda ni. Saya ada gambar, macam mana nak cerita? Okay, katalah kita semua ni macam mana, apa nak cerita, apa kita berjalan. So bila tekan sini kata, so bila berjalan nampak kawasan nak bolehkan horn, kawasan nak boleh dia punya ni speed limit kan? Dia bagi tahu semua lah. Ya, betul. So dalam masa sama benda ni, katakan kita bawa kat 110, dia akan keluar indikator kat sini. Dekat sini akan keluar dia punya tu. Okay, rear side radar system, ni RSRS. Maksud ni bila kita reverse, ada objek, ada kereta lalu ke, kita boleh nampak dia punya tu. Okay, dalam masa sama dalam RSRS ni dia ada dia ada rear cross traffic alert,
collision warning semua lah, door opening punya tu. Okay, next punya emergency second. Yang ni dah biasa kan, AED kan. Pun nak cerita customer, dah ada gambar dekat sini. Tu tak ada gambar. Macam mana function dia? Kan? So kita on, dia akan break sendiri. Cruise function kita ada dua, adaptive dengan ICC. Faham adaptive tu macam mana? Adaptive ni maksudnya bila kita bawa, kita boleh set cruise control, tapi bila kereta depan dia akan slow, tapi bila kereta depan stop kita kena tekan brake. Berbeza dengan intelligent. Jadi dia auto lah. Nampak? Intelligent can perform cruise control, direction, control the vehicle at the same time in the speed of range 0 to 150. Dia akan follow kereta depan. Kereta depan stop, dia akan stop. Kereta depan jalan, dia jalan je. Kita touch sikit je, dia jalan terus dia punya tu. Jadi kita touch. Okay, link assist ni, yang ni kalau kita on, kita boleh set sama ada nak bagi warning ataupun prevention ataupun central. Dia akan tolak balik steering kita. Nampak grafik dia ada tunjuk kat situ. Maknanya kita masuk line tu dia akan auto akan masuk. Dia akan center balik. Kita boleh pilih sama ada nak departure prevention ataupun centering control. Centering control ni maksud dia tolak balik, dia akan baca, if dia boleh baca line dot dia akan berada di tengah. Kalau departure prevention, maksudnya kalau ke kiri, dia akan tarik kita balik sikit. Dia takkan berada di center, tapi dia akan tolak balik. Supaya tak kena line belah sini. So kita boleh set semua dekat sini. Okay, faham dia punya tu? So untuk sistem, software semua VR setting macam biasalah. High Proton dia punya ni. High Proton, should I bring umbrella today? It looks like it's going to rain Metro Cabin today. Sekarang pun tengah musim hujan on lah. So guna ni kita punya ni. Okay, jom kita ambil satu drive punya ni. So dekat sini saya cerita, sini nampak macam kelas kan dia punya ni. So dia ada drive mode Eco. Kalau tekan button tak ada tekan button, kita mention ni je. Pusing sini tengok gambar. Semua keluar grafik lah sekarang. Kalau nak pergi comfort, tekan balik tengah comfort, dia ada warna kuning dia punya ni grafik. Pergi ke sport, memang padulah dia punya ni. Dia kan 177 horsepower campur dengan bateri jadi 191. So sini 360 kamera. HD boleh tengok 2D boleh, awak nak 3D pun boleh. Kalau saya pusing tayar, nampak tayar pun ikut pusing nampak. Dia ikut segi dia punya tu. So kita boleh tengok kiri kanan rapat. Ini baguslah sebab kereta ni besar. So kita nak parking okey tak space semua. So kita boleh tengok pada sini dia punya ni. Okey, yang ini decision control. Decision control ni kalau betul-betul time curam, tekan button ni just control steering wheel saja. Yang ini auto parking assist. Auto parking assist tak boleh tunjuk kat sini lah. Saya tunjuk cara dia. Tekan sekali, kita boleh park in, park out ataupun free slot. Free slot maksudnya mana-mana ada kawasan parking kita boleh pilih. Katakan nak parking vertical, kita select sebab sebenarnya ada kereta semua kan. So bila dah ada boleh aja keluar lampu hijau, tekan start, dia terus go on. Dia tak sama macam X50. X50 awak kena tekan lama-lama kan. So yang ni dia ada free slot punya ni. Okey, untuk ni maknanya kena ada line ke tak perlu? Tak perlu. Kalau free slot memang tak perlu ada line dia punya tu. Line parking kan? Line parking punya tu. Okey, now kita nak jalan. Gear dia macam ni gear dia comel lah sebenarnya. Dia tak macam X50 dengan X70 lain. Dia tolak sekali kan. Ini kena tolak 2 kali. 1, 2. Kalau nak reverse, tolak kan 1, 2. Tengok sini indikator ni and D. Nak parking, tekan aja. Dia parking, dia engage sekali dengan brake. Okey, nah kita jalan satu round Bismillah. Okey. Sebab ni cuaca jalan ni kita tak kena speed sangat lah. Kita nak tengok cara dia punya ni. So saya akan aktifkan cruise control. Cara dia tekan sini. Sudah ada dia punya tu. Saya set 49 dan saya bercara berapa kereta. Sorry tadi baca line ni dia baca line, saya boleh lepas tangan. Tapi dia suruh pegang juga lah.
Cuma kita bila kita bawa, tak payahlah kita nak pegang sekerasnya. So kita Ah. boleh control aja dia punya ni. Kita ada kat depan Oh, nampak? dia akan- Dia break nampak? Ah. Dia kurangkan dia punya tu. So kalau saya naikkan acceleration dia akan pergi. Saya tak tekan minyak, kaki saya tak touch pun. Hanya dia kontrol sendiri kan. Dia control sendiri. Kalau sini nampak macam dia keluar sebab dia tak boleh baca line. Dia tak boleh baca line. Ini. As long as kalau tengok kat sini indikator nampak dia ada dia punya ni. Dia boleh baca line nampak steering dia. Cuma kita get ready lah, tapi tak ajak lah. Walaupun lepas tangan ni nak tunjuk dia punya function ni. Okay, kalau jalan macam ni dia macam ni. Sebab kita ada kereta, kalau kereta lalu kiri kanan kita ada blind spot kiri kanan. Dia punya tu. Nampak? Please hold steering. So kena pegang. Dia ada berapa second lah. Yes. Berarti kita kena pegang balik. Ini kan Tesla lah. Kalau Tesla tak apa dia punya tu. Ni saya tekan sikit. Sebab apa bunyi? Sebab saya masuk tak bagi signal. Saya masuk tak bagi signal. Okay. So kita U-turn dekat depan ni. Yang ni saya lepas dia akan follow je pak. Tapi tak ajarlah tu customer nak tengok dia punya. So masa kita pegang tak payah nak pegang beria sangat steering tu. Dia ada assist untuk tu. Okay. Now kita U-turn kat sini. Bila saya brake je dia terus deactivate. Dia akan cut off, dia akan activate. Deactivate lah dia punya ni. Okay, now kita nak test sekali lagi dia punya ni. Set kan. Okay, dekat sini ada limit Okay, sebelum tu saya tunjuk limit. Ni limit ni kita boleh set limit Speed kita. Katakan saya nak letak speed saya 60. 60 saya set set. Okay, so saya tekan macam mana pun dia takkan pergi. Dia akan pergi 64 je. Tekan habis ni. Ni 64 ni. Sebab kita dah set kita punya 64. Ni limit ni. Katakan contoh dekat highway kita 110. Okay. Takut kita tertekan lebih kan. So kita set 110. Ni saya tekan habis ni. Tak ada pergi lah. Maknanya dia dah lock lah. Dia dah lock lah. Kalau saya off kan benda ni, terus pergi nampak. Dia punya function dia tu. Okey. Sekiranya dia baca sign, dia akan baca sign dekat tepi-tepi ni yang ada. Maknanya kalau zebra cross semua dia boleh. Dia mana ada papan tanda macam 60 km. Kawasan nampak dia keluar 60 nampak. Berkelip-kelip. So maksudnya dia boleh baca sign tu. Sebab apa bunyi? Sebab saya tak bagi signal. Kalau saya bagi signal tak ada hal ya. Okay. Ada apa nak tanya tentang ni? Tapi keluasan memang selesa. Untuk family car memang selesa. So ni pun kita tengok ada satu dia compare dengan Wellfire kan. So dia ada bagi compare dengan Wellfire dengan X90. Sampai compare macam tu sekali. So dia kata X90 pun berbala untuk miliki. Yalah harga Wellfire dah berapa 200 lebih kan. So sini kita akan U-turn kat depan ni. Saya nak tunjuk ada kereta kat depan rapat sebab jalan pun tengah-tengah tapi dia punya function dia kalau kita on dia punya ICC tu dia akan stop lah. Dia akan stop dia punya tu. Dia suruh kita bagi freeze brake. So dekat situ dah ada alert. Kita bawa tengah ni tiba-tiba kita macam kita panggil micro sleep. Dan benda tu akan bagi alert kat kita. Dia akan keluar macam tadi punya sign lah. So dekat situ dia keluar please brake. Kalau tak brake dia akan tolong brake untuk kita dan kita akan ni lah. Kita akan emergency brake. Maknanya dengan syarat kena pakai seat belt betul. Seat belt memang peranan yang penting. Masuk seat belt masuk ke lalu depan, jangan lalu ke belakang. Kalau kita lalu belakang dah tak jadi dah. Memakan ni lah punya ni. Okay, so kita pun hampir sampai ke kita punya destinasi. So function pun saya dah tunjuk dekat awak. So hopefully boleh orang kata belajar lagi. Belajar lagi di punya ni. So
saya Kita dapat. kadang tak boleh tengok pada brochure saja, Betul. tapi kita boleh tengok pada dari segi praktikal bawa macam mana ni semua kan. Terima kasih bos, saya banyak ajar hari ni. Belajar. Function-function yang kadang-kadang tu kita termiss. Betul. So especially lah kita lelaki ni biasa suka check tayar kereta. Bila kata contohlah isteri ke ataupun siapa-siapa bawa ke ataupun kita sendiri bawa, tak perasan dia punya tayar pressure dekat sini punya ni ada tulis tayar pressure, nampak? Maknanya empat-empat lah. Empat tayar in the real time. So kita punya sekarang untuk setting 2.2 dengan 2.1. So memang betul lah. Maknanya ni setting ikut yang betul spek yang betul lah, ikut yang dia punya ni. Andai kata kalau belah depan ni menyala, dia akan keluar sama ada low lah, kebiasaannya low lah. So kita pergi nearest station, pergi pump angin. Sekiranya menyala lagi, kena pergi nearest punya ataupun pergi Proton Center untuk check takut ada paku ataupun skru yang masuk. Ni base kita punya experience dengan kereta model kita yang X-series yang ada TPMS tu. Okay. So thank you for today punya session. So hopefully kita jumpa lagi untuk next punya session. Okay. So thank you very much Cik Suhaimi. All the best. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam.